Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wal nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ba'tigha'a wajillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala amma ba'd. Sana Allah. Jelas tak? Nampak tak jelas anda paparkan tu? Ke tak nampak? Jelas. Jelas. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa ulumi fi darain amin amin ya rabbal alamin. Berkata al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, law walin wa kaifa qawlu dhil hamak ya'tarid 'ala Allah illa dhil khalaq wa qada wa qaddar kulla shay'in bihaq ya qalbi tanabbah watrukil mujun la yaksuru hammuk ma qaddir yakun. Berkata al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Nampak? Nazum nampak tak Nazum? Nampak tak? Nazum ni nampak lah? Jelas tak? Jadi kata al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, law walim wa kaifa qawlu dhil hamaq ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq wa qada wa qaddar kulla shay'in bihaq ya qalbi tanabbah wa turukil mujud. Itu maksudnya apa? Law walim, seandai, kenapa dan bagaimana adalah perkataan orang yang bodoh. Zil hamak. Hamak tu orang yang bodoh. Law. Tak, law ni apa? Seandainya, kalau, walam, kenapa, wa kaifa, bagaimana. Perkataan law, walam, wa kaifa, seandainya, kalaulah, kenapa, sebab apa, bagaimana. Semua ini kata al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad, Dhul hamaq, qawlu dhil hamaq, iaitu ungkapan, perkataan, percakapan orang yang bodoh. Ya'tarid 'ala Allah. Sebab apa al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad mengatakan bahawa perkataan ini law walu wa kaifa qawlu dhil hamaq? Kerana apa? Kerana ya'tarid 'ala Allah. Kerana dia membantah, memprotes kepada Allah yang telah mencipta, khalaq. Maksudnya lagu mana? Faham daripada baik ini perkataan seandainya aku buat lagu ni, nescaya aku akan dapat benda ni. Kalaulah aku buat macam ni, nescaya aku dapat macam ni. Ataupun walam, kenapa benda ini berlaku ke atas diri aku? Benda ni biasa sering berlaku kepada diri kita. Dan masyarakat sekeliling kita pun sering mengucapkan perkataan ini. Kalaulah aku buat macam ni, mesti aku akan dapat ni. Kalaulah
Ataupun kenapa benda ni berlaku dekat diriku? Kenapa benda ni terjadi? Sebab apa? Ataupun wa kaifah, bagaimana benda ni boleh terlepas daripada pandangan aku ni? Dia seolah-olah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mempertikaikan apa yang Allah telah tentukan. Maka kata Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, perkataan ini, ungkapan ini adalah qaulu zil hamaq, orang yang bodoh. Sebab apa dikatakan orang bodoh? Kerana mereka tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak memahami, mereka tidak mengenali Allah. Allah kan sebut, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kamu dan cipta apa yang kamu buat. Apa yang berlaku dekat muka bumi ini, apa yang berlaku dekat alam ini, siang, malam, pagi, petang, hujan, kemarau, hidup, mati, bahagia, celaka, bahagia, duka dan sebagainya, itu semuanya Allah Subhanahu Wa Taala cipta, Allah telah tentukan. Kita hanya ikut the flow. Apa yang berlaku baik, Alhamdulillah. Macam semalam kita sebut tak? Apa yang baik, Alhamdulillah. Apa yang buruk, Alhamdulillah. Tapi kita ni tak sampai lagi lah tahap lagu tu. Kita pun kadang-kadang adalah mengeluh. Tak, paling kurang kita mengeluh. Orang yang mempertikaikan apa yang berlaku dekat muka bumi ni selepas dia buat keputusan, itu orang yang tak mengaji agama. Orang awam. Seolah-olah dia mempertikaikan keputusan Allah. Kenapa Allah buat lagu ni? Kenapa Allah buat lagu ni? Tapi dia tak sebut secara directly. Dia guna perkataan kalau. Kalaulah aku buat lagu ni, nescaya aku akan berjaya jadi CEO. Kalau aku buat macam ni, nescaya aku akan dapat 4 flat. Seolah-olah dia tak boleh terima hakikat bahawa Allah telah tentukan dia menjadi orang yang gagal. Sebab itulah Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan bahawa qaulu zil hamaq, ungkapan ini, lau, walih, wa kaifah ini adalah ungkapan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Muslim, ada sebut, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Nabi kata apa? Lau asabaka, kalaulah sesuatu perkara yang terjadi pada diri kamu, wala takul, jangan kamu kata apa? Wala takul lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Kalaulah aku buat lagu ni, nescaya aku akan dapat gini. Nabi kata apa? Wala takul lau anni fa'altu kan kaza wa kaza. Jangan kamu sebut kalaulah aku buat macam ni, nescaya aku macam ni. Jangan sebut. Walakin takul qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Nabi kata apa? Nabi ajar dekat kita, jangan kamu sebut lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Walakin takul qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Lau inna taftahu amala syaitan. Itu Nabi bagi tahu dah. Nabi bagi tahu apa? Kalau berlaku sesuatu perkara, jangan kamu sebut kalau, seandainya, jangan. Tetapi sebutlah apa yang berlaku ini adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang hak tu je. Baik buruk ada hikmah. Sebab itulah ada ulama sufi mengatakan bahawa man arafa Allah azala tuhmah wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Itu dak kata-kata ulama sufi, ulama tasawuf. Dia kata apa? Man arafa Allah, barang siapa yang mengenali Allah, barang siapa yang mengetahui Allah dengan sebenar-benar pengetahuan, maka azala tuhmah, maka dia akan hilang segala buruk sangka kepada Allah. Baik buruk semuanya dia kata alhamdulillah, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Dia kata lagu tu. Sebab apa? Dia kenal Tuhan.
Dia pegang sungguh-sungguh, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kamu dan Allah cipta apa yang kamu buat, apa yang berlaku dekat dunia ini, dekat alam ini, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena hati-hati. Jangan selalu sangat sebut kalau. Tak. Sebab apa? Kata Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, qaulu zil hama. Ungkapan ini adalah ungkapan orang yang bodoh. Tapi kalau kita pergi kepada syarahan hadis ini, hadis yang mana? Lau asabaka ataupun wa in asabaka syai'un, kalau sesuatu perkara yang berlaku dekat kamu, itu hadis Nabi. Sahih Muslim. Sahih Muslim. Kalau tengok kepada syarahan Sahih Muslim, iaitu yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, kata Imam Nawawi, bukan semua perkataan kalau itu ditegah oleh Nabi. Tak. Hanya segelintir sahaja perkataan kalau. Apa perkataan kalau yang ditegah? Iaitu kalau kita ungkapkan kalimah kalau itu sekiranya kita itu kecewa dengan perbuatan yang ada hubung kait dengan dunia. Kita rasa kecewa. Kalau aku buat ini, nescaya aku akan jadi orang kaya, jadi orang berjaya. Seolah-olah apa? Seolah-olah dia tidak terima kenyataan apa yang Allah tentukan berkenaan dengan dunia. Kalau aku kerja banyak-banyak, mesti aku akan jadi orang kaya. Itu yang ditegak oleh Nabi SAW. Bukan semua perkataan kalau. Kalau tengok pandangan Al-Imam Qadhi Iyad, iaitu Imam Nawawi, dia menukilkan pandangan Al-Imam Qadhi Iyad. Imam Qadhi Iyad kata apa? Yang ditegah daripada mengucap perkataan kalau itu adalah sekiranya di dalam hatinya itu melawan takdir Allah. Had tu je. Jangan kita nampak orang sebut kalau, semua kita nak kata dia tu dosa. Tak. Bukan semua perkataan kalau itu berdosa. Ditegah. Seperti mana Al-Imam Qadhi Iyad kata apa? Kalau disebut perkataan kalau itu dalam keadaan dia nak, orang kata apa? Tidak terima dengan takdir yang Allah telah tentukan, itu baru ditegah. Ataupun dia menyebut kalau dengan bahawa perkara itu ada hubung kait dengan dunia. Dia tak boleh terima hakikat berkenaan dengan urusan dunia. Hak tu ditegah. Kalau tengok dalam kitab Ihkamul Ahkam, syarah kepada Umdatul Ahkam, iaitu karangan Al-Imam Ibnul Aid. Ibnul Aid dia mengatakan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata apa dalam kitab Ihkamul Ahkam? Dia kata hukum menyebut kalau itu hanyalah makruh sahaja. Tidaklah sampai haram. Tidak sampailah hukum haram, makruh sahaja. Cuma bila orang yang menyebutkan perkataan kalau itu menunjukkan bahawa tanda iman dia lemah. Tanda iman dia lemah. Sebab apa? Dia tak boleh terima hakikat apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan pada diri dia. Sebab itu ulama sufi kata apa? Man arafallaha azala tuhmah wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Kalau orang tu kenal Tuhan, dia akan hilangkan segala tuhmah. Apa tuhmah? Buruk sangka kepada Allah. Baik buruk semuanya baik daripada Allah. Wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Lalu orang yang kenal Tuhan ni dia kata apa? Semua yang berlaku dekat dunia ini bil hikmah, ada hikmah dia. Bukan saja-saja, ada hikmahnya. Gagal dalam exam, gagal dalam pekerjaan, ada hikmahnya. Mungkin Allah tangguhkan kejayaan kita pada masa akan datang. Ataupun Allah tak bagi kejayaan kepada kita. Sebab apa? Allah tahu kalau Allah bagi kejayaan kepada kita, kita lupa dekat dia. Jadi orang sombong, rasa dia yang hebat, orang lain tak hebat, ataupun dia merasakan kejayaan yang dia dapat itu hasil usaha dia sendiri. Dia lupa kelebihan ataupun rezeki daripada Allah. Mungkin ada hikmah dia. Allah tak bagi kita fall flat. Sebab apa?
takut kita ni takabur, takut kita sombong dengan orang lain. Sebab itu Allah tak bagi. Ada hikmahnya. Pandang setiap yang berlaku dekat dunia ini bil hikmah. Wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Itu orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kat situ. Kata lagi Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Wa qada wa qadar kulla syai'in bihaq ya qalbi tanabbah wa turukil mujun. Dan dia menetapkan dan menunaikan ketetapan segala sesuatu dengan kebenaran. Wahai hatiku, ya qalbi tanabbah. Sedarlah, bangun. Hati, bangun hati. Jangan lalai. Wa turukil mujun. Tinggalkan segala kegilaan dunia ini. Apa maksud baik ni? Maksud baik ni Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad nak kata apa? Wa qada wa qaddar. Qada dan qadar. Apa itu qada? Apa itu qadar? Qada itu adalah ketentuan Allah daripada azali lagi. Maksudnya apa? Para alim ulama mengatakan bahawa qada itu adalah pengetahuan Allah apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Allah telah tentukan. Itu qada. Qadar ni apa? Ketentuan, pelaksanaan yang Allah telah tentu pada azali lagi. Qada itu apa? Pengetahuan Allah apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Itu bersangkut paut dengan ilmu Allah. Allah tahu yang si fulan ini akan berjaya ataupun tidak, akan melakukan kebaikan ataupun keburukan, kejahatan, maksiat dan sebagainya. Allah tahu. Wa qadar itu apa? Pelaksanaan. Pelaksanaan ke atas apa yang Allah kehendak pada azali lagi. Kulla syai'in bihaq. Ketetapan segala sesuatu dengan kebenaran. Semua itu akan berlaku. Jadi daripada perbahasan ni, dia bersangkut paut dengan akidah. Jadi kita kena tahu qada dan qadar ini terbahagi kepada dua. Qada mubram dengan qada mu'allaq. Qada mubram ini adalah ketentuan Allah yang muktamad, yang putus, tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Tidak boleh berganjak ke depan, tidak boleh berganjak ke belakang. Itu qada mubram. Tidak ada siapa-siapa yang boleh halang, boleh ubah. Seperti apa? Kematian, jodoh, rezeki, semuanya Allah telah tentukan. Yang keduanya, qada mu'allaq. Qada mu'allaq itu qada yang boleh ada penambahan daripada sudut majazi. Daripada sudut majazi, daripada sudut hakiki tak ada bertambah pun. Contoh macam mana? Contoh panjang umur. Nabi Muhammad SAW sebut dalam sebuah hadis bahawa amalan yang menambahkan umur seseorang itu di antaranya apa? Bersedekah dengan menyambung silaturahmi. Maksudnya apa? Umur akan bertambah. Kata Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu, penambahan dalam hadis ini adalah penambahan majazi. Dengan makna apa? Penambahan keberkatan. Ada berkat pada umur kita. Ada berkat pada waktu kita. Ada berkat pada ajal kita. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan kita mati pada umur 40 tahun. Tapi kita beramal dengan hadis Nabi. Nabi kata apa? Barang siapa yang bersedekah, menyambung silaturahim, maka akan menyebabkan seorang itu bertambah umur, panjang umur. Maksud di sini bukan tambah bilangan, tapi tambah keberkatan. Meskipun hidup 40 tahun, dia merasa macam mana? Dia rasa hidup seolah-olah 100 tahun. Macam kita, kita ambil contoh yang dekat. Baca Al-Quran dengan main phone. Baca Al-Quran baru seminit, tapi kita rasa dah sejam. Dah. Kita baru buka kitab. Baru buka Al-Quran, selok sikit, dah rasa 30 minit. Baru selok 30 minit dah rasa. Kalau phone, duk scroll. 3 jam dah. Ada perbezaan tak? Ada perbezaan. Tengok, kita buat benda baik. Baca Quran, baca kitab.
bila nak habis sejam ni, aku duk tunggu ni. Kita set nak baca kitab 30 minit je. Tapi aku rasa awak dah macam dah 3 hari dah ni tak. Lamanya. Itu menunjukkan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu menunjukkan bahawa apa? Waktu kita diberkati oleh Allah. Itu maksudnya. Keberkatan tak? Keberkatan daripada umur kita, bukan penambahan daripada sudut bilangan. Ya qalbi tanabbah. Maksudnya apa? Ya qalbi tanabbah, wahai hati sedarlah. Jangan lalai. Watrukil mujun, tinggalkan semua kegilaan. Tak. Mujun ni apa mujun? Kalau tengok dalam bahasa Arab, mujun ini maksudnya apa? Maksudnya mujun ni ketidakpuas hati terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketidakpuas hati terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedarlah, apa yang berlaku dekat dunia ini, baik buruk ada hikmahnya. Jangan nak memberontak. Waktu kita dapat benda baik, seronok bukan main. Kalau dapat benda buruk, mulalah kalaulah, mengeluhlah. Kadang-kadang sampai kita macam nak menyalahkan Tuhan lah. Janganlah begitu. Kena khabar, ya qalbi tanabbah. Ya qalbi tanabbah. Wahai hati, sedarlah, jangan leka. Sebut. Cakap dekat hati tu, wahai hati, tanabbah, sedarlah, jangan kamu leka, jangan kamu tidur. Tak. La yakusuru hammuk ma quddir yakun. Janganlah memperbanyakkan kegelisahanmu. Apa yang telah ditetapkan, pastilah akan terjadi. Apa yang berlaku tetap akan menjadi. Akan terjadi. Jangan duk beratkan fikiran kita apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Teruskan sebagai hamba, buat seperti biasa. Jangan sibuk urusan Tuhan. Kata lagi Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, qad dhamin ta'ala birrizqi qawam fil kitabil munzal nuran lil anam. Apa dia kata? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin tegaknya kehidupan tiap-tiap makhluk dengan rezeki di dalam kitab yang telah diturunkan sebagai cahaya bagi sekalian manusia. Pertama sekali dia kata apa? Qad dhamin ta'ala birrizqil qawam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah dhamin. Apa itu dhaman? Dhaman itu adalah jaminan daripada Allah. Allah berkata bahawa dalam Al-Quran, apa yang melata di atas muka bumi ini, illa rizquha, melainkan Allah akan bagi rezeki pada dia. Itu jaminan daripada Allah. Itu jaminan daripada Allah. Setiap yang melata di muka bumi ini, nescaya Allah akan bagi rezeki. Bagi rezeki, itu jaminan daripada Allah. Fil kitabil munzal nuran lil anam. Maksudnya apa? Jaminan Allah itu telah dinyatakan dalam Al-Quran. Tak, macam tadi saya sebut tadi, mafhum daripada ayat Al-Quran. Allah kata apa? Setiap yang melata di muka bumi ini, nescaya akan dapat rezeki daripada Allah. Disebut dalam fil kitabil munzal, yang diturunkan nuran. Tak, maf'ulun li ajlih, sebagai cahaya. Nuran, sebagai petunjuk, sebagai hidayah lil anam, sekalian manusia. Tak, zalikal kitabu la raiba fih. Dalam surah Al-Baqarah ada alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Demikianlah kitab. Kitab yang mana? Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Nya itu kembali kepada kitab. Hudan lil muttaqin. Yang mana kitab itu akan menjadi petunjuk. Petunjuk kepada siapa? Lil muttaqin. Kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang berkehendak kepada hidayah. Orang yang berkehendak kepada taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Al-Quran itu akan jadi hudan wa nuran kepada diri dia. Ada orang kata tak, saya ni tak dapat hidayah lagi, Allah tak bagi lagi. Tipulah. Allah dah bagi hidayah dah, hang tak cari. Tak, aku tunggu je hidayah ni baru aku taubat. Tak, Allah bagi hidayah dah. Apa buktinya? Allah utuskan Nabi.
Allah utuskan para alim ulama. Allah utuskan para asatizah, para ustaz, tok guru. Itu hidayah tu. Allah utuskan tapi hang tak mau cari. Betul hang salahkan Tuhan. Allah tak bagi hidayah lagi. Kepala hangguk dah. Kepala hangguk kata Allah tak bagi hidayah. Allah bagi hidayah dah. Kat Facebook, kat Twitter, macam-macam hidayah Allah bagi. Dengan para asatizah dekat Twitter, post tweet Islamik. Hang tak mau ikut. Kat Facebook, orang post beragama, hang tak nak share. Tak nak ikut. Lepas tu kata Allah tak bagi hidayah. Ini orang mangku ayun. Mangku ayun. Farridah faridah was-sakhat haram wal qunu' ra'ah wat tama' junun. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat sini. InsyaAllah minggu hadapan kita jumpa lagi. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita tutup kelas tasawuf kita pada malam ini. InsyaAllah jumpa minggu hadapan. Wallahu ta'ala alam. Aku li qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aduh, ya Allah. Terima kasih. Sama.